Jangan ada ni. Kita mengaji betul akidah kita sudah lah. Ada lagi? Nak kita? Tak ada? Ada lagi. Buat balik. Ada buat balik. Buat balik jadi keping. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Syaikhulillah lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin thumma amin. Alhamdulillah ala ni'matil iman wal islam wa huma min a'zamin ni'am wa kafa bihima minan ni'mah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ أي إلى قرب يوم الدين. أما بعد قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهدي قلبي بحق جدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وفقهنا في دين وعلنا تأويله وافتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا. ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم يسر ولا تعسر ربي تمم بالخير. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. قال الشيخ المؤلف العالم العلامة رحمه الله تعالى ونفعنا ببركة علومه في الدارين أي في الدنيا والآخرة. Berkata pengarang kita rahimahullah ta'ala, anak kunci syurga bermula ini kitab dipernakan baginya anak kunci syurga. Jadi anak kunci syurga tu jadi khabar lah bagi mubtada mahzuf yang kita takdirkan balik. Ini kitab dipernakan akan dia dengan ada anak kunci syurga, iaitu isyarat pada kalimat thayyibah lah tu, anak kunci syurga tu. Anak kunci syurga tu isyarat daripada inilah kalimat thayyibah, iaitu kalimah tauhid. Apa lagi? Ya, bagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa-siapa yang akhir kalamnya tidak menyebut la ilaha illallah dakhalal jannah. Dah. Siapa-siapa yang akhir kalamnya la ilaha illallah dengan menyebut la ilaha illallah dakhala jannah, dah masuk ke dalam syurga. Jadi kita fahamlah masalah akidah ni dia Ahlus Sunnah wal Jamaah ni. Sebut kata akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, iaitu dia ada usul dia. Dia panggil usul akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pertama kali iaitu nisbah. Kan dia ada beberapa usul. Dia usul dia panggil asal, humbi ni usul ni humbi. Dah. Usul akidah dia panggil.
Pertama sekali iaitu nisbah. Nisbah. Nisbah tu iaitu nisbah akidah tu dibangsakan kepada Imam Abu Hasan Ali Asy'ari. Dah, nisbah tu maknanya dan hakikat. Satu. Dah. Nisbah maknanya dan nisbah hakikat ni. Iaitu dibangsakan kepada Imam Abu Hasan Ali Asy'ari. Kedua, dia panggil asas. Asas. Lepas pada ada nisbah, asah dia pula. Asah yang dibinakan di atas mazhab Al-Asy'ari. Apa asah yang dibinakan atas mazhab Al-Asy'ari tu? Yang ketiga, iaitu dia panggil apa? Iaitu dia panggil apa? Dipanggil tahmid, pujian. Pujian ulama-ulama di atas mazhab Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Pujian para ulama-ulama muktabar, itu di atas mazhab Imam Abu Hasan Ali Asy'ari. Nanti saya terang dulu. Berapa dah? 3 dah. Usul akidah ni. Yang keempat, dia panggil ilahiyat. Ilahiyat iaitu perbahasan sifat-sifat ketuhanan. Lepas tu yang kelima, nubuwat, kenabian. Lepas tu yang keenam, sam'iyat. Mana? Ni semua ni dipanggil termasuk dalam jumlah usul akidah ahli sunnah wal jamaah. Artinya apa? Humbi atau asal pegangan ahli sunnah jamaah dipanggil dah. Ni. Enam tu sam'iyat. Sam'iyat makna khabar. Sam'iyat ni hak pasal pendengaran. Dengar tu. Iman hak secara sam'iyat dia panggil. Tak perlu pada nazar dan sebagainya dah. Itu contohlah. Salah satu perkara sam'iyat dia panggil. Tu. Jadi, ni semua tadi sebut tadi apa tadi? Pertama nisbah. Kedua, asah dibina tu. Lepas tu, pujian ulama-ulama muktabar ni. Sama ada daripada mana? Daripada Maghrib, sampai ke Masyriq, daripada langit sampai ke bumi. Tapi tak ada lah ulama di langit tu. Kena ayat gitu. Pujian ulama di atas mazhab Imam Abu Hasan Ali Asy'ari. Dan yang keempat tadi ilahiyat, perbahasan sifat-sifat Tuhan. Lepas tu nubuat, perbahasan tentang sifat-sifat Nabi. Dan juga sam'iyat, iaitu khabar-khabar yang sam'iyat, bahasa dengar, bukan bahasa nazar. Tu dia panggil usul humbi pegangan Ahlussunnah Jamaah. Tu. Alhamdulillah. Nanti saya rayak. Nisbah tu benda apa nisbah? Panjang perbahasan ni, kalau nak bahas tak habis. Cuma rayak tu lah, kena bahas sikit-sikit lah. Kalau bahas ni jawabnya tetap berjalan kita. Tapi nak gitu. Nak cerah lagu tu. Kau tidak kak? Main tabur lepas tu. Kejut saya. Khabar-khabar naik video Pak Wan. Kejut saya. Kita duduk berdiri lama lah. Dia naik boleh. Jangan. Uju ada bakar. Uju ada bakar kan. Jangan. Jangan fikir sedap je. Dia naik dulu. Kita tengok dia nak pergi ke mana. Kita kok mana dia nak pergi lah. Itulah. Bapa Zai cakap dah. Bapa Zai ni bagi tahu dah. Ya dah, dia pekoh ni boleh lah baca sikit-sikit, boleh lah nak sembang. Tasawuf begitu juga, mendaduk dalam hati dah tasawuf ni. Dah. Sebab kita manusia tabiat kita, fitrah kita ni baik dah. Ada fitrah baik walaupun kufur kan. Boleh tapi tang usuluddin tak mengaji nampak lalu dah. Dah. Kan boleh. Nak mengajar usul setara kita boleh. Sebab tu dah kitab Akidah Najin tu dia sebut apa? Haram belajar. Haram orang yang
tak erti ilmu usuluddin mengajarkan usuluddin. Dah haram belajar dia. Mana dah? Kenapa mereka itu tak tahu qawaid akliyah. Dah. Habis itu. Kalau arak dia miftahul jannah. Dah. Warid tadi Nabi sebut dah. Dah. Miftahul jannah la ilaha illallah. Anak kunci syurga tu la ilaha illallah. Sebab apa sebut kata la ilaha illallah? Sebab dalam la ilaha illallah tu terkandung 50 akidah. Yang tafsil ijmali, tafsili kita kena tahu orang-orang yang mukallaf ni. Dalam tu ada 50 akidah. 41 hak sabit dengan Tuhan, 20 wajib, 20 mustahil, 1 harus, 9 lagi hak sabit dengan hak rasul. Dah. Kena buat mari dalil dia. Kalau orang tanya dalil ke apa? Dalil. Definisi dia dalil. Ke apa dia? Apa itu? Petunjuk kebenaran. Pendek ayat tu. Tu dalil. Dalil-dalil ni sebut bahasa Melayu ginilah. Mana dalil, erti dalil tu iaitu keterangan. Tanda. Dah. Ni awak mari dalil-dalil. Orang tanya ke apa dia? Dalil-dalil. Dalil lah. Dalil Quran hadis. No. Quran hadis tu humbi dia. Dalil tak semestinya di Quran dan hadis. Ijma' ulama, qiyas ulama pun dalil. Jadi dalil-dalil ni bahasa Melayu dia gini senang-senang. Keterangan ataupun suatu bukti atas suatu barang. Ada. Barang yang menunjuki atas kebenaran. Tu. Barang perkara yang menunjuki atas kebenaran adanya suatu barang yang lainnya. Nampak? Tu dalil. Tu makna definisi dalil dalam memory. Iaitu barang perkara yang menunjuki atas kebenaran adanya suatu perkara yang lainnya. Contoh misal mana? Asak tu iaitu barang perkara yang menunjuki atas kebenaran adanya suatu barang lainnya. Asak tu dia apa dia panggil? Asak tu. Dia panggil suatu perkara. Perkara apa asak tu? Yang menunjuki atas kebenaran adanya suatu barang yang lain. Apa yang lain tu? Api. Jadi dalil mana? Mana dalil? Asak ke api tu? Asak tu dalil. Lepas tu api dia panggil apa? Madlul, yang ditunjuk. Dalil tu yang menunjuk. Dia panggil. Api ni dia panggil madlul, yang ditunjuk. Nampak tak? Tu. Nampak tak? Tu. Tu misal contoh dia. Jadi asak dia panggil barang yang menunjuki atas kebenaran. Tak? Api asak tu dia menunjuk atas kebenaran. Kebenaran apa? Adanya suatu barang yang lain. Apa dia yang benar ada? Iaitu api tu. Tu. Maka asak tu dia panggil dah dalil. Dalil. Tu boleh kira dalil tu asak tu. Ada? Itu dalil. Lepas tu kau mari asak. Banyak kes asak. Okey dalil Quran, hadis Quran. Apa? Gitu benar ke? Dalil juga tu panggil. Dalil lah tu. Tapi itu madlul yang ditunjuk. Habis itu. Menghimpunkan dia hadal kita ini kita. Oleh Syekhu. Jadi fa'il dah bagi menghimpun. Dah. Syekhu Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Indonesia. Bangsa tu. Indonesia tu bangsa lah. Satu etnik. Satu etnik. Nanti dia ajak. Mandili. Kampung. Tempatnya Al-Mandili tu etnik dia. Kampung dia. Indonesia tu bangsa. Apa dia panggil? Nationalist. Indonesia tu nationalist. State. Al-Mandiliyu. Tasdik baca. Al-Mandiliyu. Kampung tempat etnik dia. Salah satu daripada etnik apa? Batak. Dia Batak. Banyak Batak. Dia ada Serega. Ahmad Tamimi Serega. Tu Batak lah. Lagi apa? Saifuddin Nasution. Nasution tu Batak lah. Lagi apa? Ni. Mandili. Tu Batak lah. Etnik dia banyak. Tapi kebanyakan yang hak ulama ni Mandili. Banyak lagi Batak banyak.
Tu. Khuwaidimu. Khuwaidam. Ni dia panggil taskhir pada khadamun. Dia taskhir dia panggil. Tu baca Khuwaidamu talabatil ilmi. Jamak pada jamak pada kata talibun. Talabah tu jamak pada talabun. Talabun. Dah. Jamak bagi talibun. Dia panggil talabah. Itu apa khuwaidam ni? Khuwaidam kan kita panggil bahasa kita sebut apa? Khadamun. Nah. Tu mana tak lekeh lagi sebut kata khuwaidam. Tu makna selekeh-lekeh yang menjadi tukang khidmat. Makna nak memperhinakan diri. Tengok. Ulama dah tu tapi tengok. Kecek tak agak. Ini kita setara mana ada tekan orang dah. Dah. Bom dah. Tak boleh nak tengok saya. Gerung rasa macam mana. Pimai-pimai tentu orang pun tak erti apa juga. Dah habis itulah kali dah. Belik musim gitulah kali dah. Tanya mendapa dalil, tak tahu mendapa dalil. Quran ada dalil. Lepas tu duk mengabang tak si ayat Quran kat situ. Nyanyi kat orang. Haram bagi duit kat orang lagu tu. Mari panggil dah. Menyesak lagi. Dah. Dipanggil tasghir. Macam kita sebut apa? Kita baca doa tu. Kita baca doa. Kama rabbayani saghira. Saghira. Yang sangat kecil. Dia panggil tasghir tu. Apa dah? Saghira kan? Tak baca saghirun. Baca saghirun kecil juga. Tapi sebut baca saghira tu makna memberi makna balaghah lagi. Melampaui lagi. Macam ni lah. Khuwaidamu. Makna selekeh-lekeh. Khadam. Makna gitu. Kalau sebut khadam je, tak ada makna gitu. Nampak? Selekeh-lekeh khadam. Selekeh-lekeh yang berkhidmat. Nampak? Daripada ni khadima yakhdumu khidmatan. Khadimun khuwaidimun khuwaidimun baca khuwaidimun baca gitu. Khuwaidimun baca gitu. Mana nah khuwaidimun bagi gitu baca gitu. Khuwaidimun uhailun mana selekeh-lekeh orang yang berkhidmat. Orang selekeh-lekeh orang yang berkhidmat. Mana hina. Dah. Apa dia cakap gitu? Talabatil ilmi iaitu apa? Selekeh-lekeh khadam yang kecil. Talabatul ilmi bagi penuntut ilmu, bagi penuntut ilmu, jamak. Talabatul ilmi bagi penuntut ilmu mana? Asy-syarif. Ilmu yang syarif, ilmu yang mulia. Ada ilmu yang mulia. Jadi asy-syarif itu sifat bagi ilmu yang mulia. Ada. Sifat bagi ilmu tu. Ilmu mana? Ilmu yang mulia. Ilmu yang mulia. Tengok ilmu tu mulia. Tu dia. Mana? Fil harami Makki, di tanah haram Mekah. Di tanah haram Mekah. Itu dia sebut kenapa dia di musannaf kita ni buat mari sirah Khuwaidim. Kerana apa? Kerana nak kerana mana guru yang mengajar di masjid haram tu waktu itu maka dinamakan khadam. Nampak? Mana-mana guru yang mengajar di masjid haram waktu tu lah. Waktu mana? Waktu sebelum ni, belum merentah oleh sorok ni. Dia panggil khadam belaka. Guru yang mengajar nampak? Di masjid haram ni ada halaqah macam kita ni. Nampak? Ada. Ngaji gini satu tiang babos surat
Syekh Yasin Al-Fadani, Syekh Abu Samad Falawandi, Syekh Ahmad Daud. Masjid Arab. Jadi mana-mana guru yang mengajar di Masjid Arab, waktu itulah, waktu ulama-ulama ni, maka khodam, maka dinamakan khodam yang berkhidmat bagi anak bangsa. Ya, berkhidmatlah ni. Sedang beri khidmatlah ni. Apa tak? Habis dah. Dia kata cetakan yang kedua. Lepas tu tengok bawah tu dia kata. Hukukul tab'i. Mana hak percetakan. Mahfuzatun yang terpelihara. Nak mana dia mau ambil kitab orang? Pergi tahrif, pergi tahqiq tanpa izin. Kata. Hukukul tab'i. Hak percetakan. Mana mahfuzah ni yang terpelihara. Yang terpelihara. Dengan mana apa? Tak boleh ambil kitab ni nak tahqiq ke, nak nak ni testek ke. Tak boleh. Tanpa izin musannif ataupun waris musannif. Ini ambil kitab orang pergi tahqiq. Tak ada izin satu dah, tak ada amanah. Lepas tu tahqiq tu nak bawa ke mana tahu? Nak bawa ke mana tahu? Jadi inilah timbul. Jadi dalam kitab Anak Kunci Syurga ni, dengar mana-mana saya kat dah. Musannif bawa satu kaedah, dipanggil kaedah yang dikatakan oleh satu firqah. Yang firqah tu bermula daripada Ibnu Battah Al-Mujassimah Al-Hambali. Tu hidup di pada tahun kurun pertama, salah dia panggil. Tahun 300 Hijrah tu. Yang mula mereka cipta kaedah tauhid 3 ni. Bukan ulama Ahlussunnah Jemaah. Bukan. Ulama Ahlussunnah Jemaah tidak bahagikan tauhid ni kepada 3 dah. Nama pun tauhid ni satu. Esa. Jadi orang yang mula-mula menyalahi jalanan ulama Ahlussunnah Jemaah, sama ada ulama tu daripada golongan salah yang pertama, iaitu para sahabat. Ataupun salah yang kedua itu para tabi'in yang sempat dengan sahabat. Tak ada pun yang buat kaedah tauhid 3. Hanya perbahasan adalah perbahasan tu sebutlah perbahasan nama-nama Allah, sifat-sifat Allah kan. Ada. Tapi tak bagikan tauhid tu kepada 3. Kena ada tauhid apa? Rububiyah, uluhiyah, asma' wa sifat. Tak ada. Orang yang mula merintih kaedah ni dipanggil ni satu perkara bid'ah dia panggil. Itu apa? Merintih tauhid 3. Kita nak bicara kitab ni. Iaitu Ibnu Battah Al-Mujassimah Al-Hambali. Itu nama dia. Pada kurun yang ke-300 tu. Ni tauhid ni. Sejarah dia. Kita tahu tak sejarah? Betul kita kata dah. Kita tak tahu sejarah. Mari mana kita pakai turut je. Mana? Mujassimah apa? Dia panggil Ibnu Battah Al-Mujassimah Al-Hambali, tu nama. Al-Hambali. Ibnu Battah Al-Mujassimah Al-Hambali. Tu nama dia. Kemudian mari pada kurung 700. Kurung ke-7, 67 ataupun 678 tu. Timbul Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah lah yang menghidupkan akan kaedah tauhid 3 yang bid'ah ni. Yang diambil daripada Ibnu Battah Al-Mujassimah Al-Hambali tu. Ibnu Taimiyah hidup dah. Lepas tu zaman Ibnu Taimiyah ni dia dipenjarakan, minta taubat. Tak silap kita Ibnu Battah Al-Mujassimah Al-Hambali, nama dia Al-Ibanah, tak silap. Al-Ibanah Al-Kubra, tak silap. Nama tak silap, tak ingat. Saya rujuk balik bagi tahu dah. Dia bawa kaedah tauhid 3 ni menyalahi. Kemudian dihidupkan kurun yang pertama tu. Hak 300 tahun tu. Dia panggil kurun salah tu. Daripada tabi'in.
kemudian masuk ke kurung yang khalaf, iaitu antara 7, 6, 7, 8. Kurung tu Ibnu Taimiyah menghidupkan ni. Nampak tak? Buat masuk dalam kitab dia Majmu' al-Fatawa. Banyak sangat perkara yang bercanggah. Nampak tak? Pertama sekali tauhid rububiyah. Iaitu apa? Ibnu Taimiyah sebut mari zaman kurung ke-12 Muhammad bin Abdul Wahab, hak dia panggil Wahabi, hak dia dinisbah pada Wahabi tu. Mari kurung 12 bongkar akan kubur apa? Kitab-kitab Ibn Taimiyah. Dia hidupkan balik pula. Lepas pada dia meretah sangat, dia hidupkan tauhid 3 ni. Suruh orang ikut, paksa orang ikut sampai hari ni. Siapa tak ikut fahaman dia, orang tu hukum kufur. Nampak? Hukum kufur. Orang tak ikut, orang yang tak ikut tauhid 3 ni kufur. Sebab apa dia hidupkan tauhid 3 ni? Pertama sekali dia nak menghalalkan darah orang Islam. Dengan mana apa? Orang yang tak ikut tauhid 3 ni, tak berpegang dengan tauhid 3 ni, kufur. Boleh halal darah. Dia nak menghalalkan harta orang Islam. Kan? Tu dia pakai tauhid 3 ni. Nampak? Tu. Nak royak parut tak? Sama ada terjemahan ataupun tidak. Cuba cari kitab Al-Islamiyah La Wahabiyah tu kitab tu. Memang diedarkan di tempat pusat-pusat pengajian Mujassimah. Kitab yang bernama Al-Islamiyah La Wahabiyah tu. Mana dia mendakwa, dakwah dia panggil. Dia mereka mendakwa buat Mujassimah ni. Hak era baru ni, era ke-12 ni mendakwa. Dakwah mereka tu ya dakwah Islamiyah La Wahabiyah, bukan dakwah La Wahabiyah. Tapi dalam kitab tu Islamiyah La Wahabiyah tu macam-macam tu. Sehingga mereka menghukumkan Nabi Adam syirik, Siti Hawa syirik, para sahabat semua syirik. Dan semua manusia hari ni atas muka bumi kufur berlaku syirik, halal darah. Berat setara tu sampai setara tu. Kemudian apa yang dikatakan tauhid rububiyah tu? Tauhid rububiyah tu yang pertama salahnya tauhid rububiyah ni. Nampak tak? Tauhid rububiyah ni kena bagi tahu dulu. Macam mana? Baru nampak lepas ni nak ngaji. Tauhid rububiyah pertama sekali dia buat mari tahu dia kenapa? Dia nak menetap, nak isbatkan bahawasanya orang-orang kafir tu ada tauhid rububiyah. Tu dia bagi yang pertama sekali. Misal kata macam mana zaman Nabi Ibrahim dulu. Raja apa? Raja Namrud. Boleh baca dua baca. Sama ada Namrud ataupun Numurud. Boleh baca tak? Raja Namrud dia kalau Firaun zaman Musa tak? Tengok. Ibnu Taimiyah royak Namrud tu ada tauhid rububiyah. Betul tak betul? Pakai angguk belaka ni. Betul tak betul? Namrud tu hak lawang apa? Hak lawang Nabi Ibrahim tu kan ada tauhid rububiyah. Misal mana? Ada. Kerana ada beberapa ayat Quran. Yang Allah Taala sebut, yang nanti saya akan bagi tahu lagi. Menyalahi tak dengan Quran? Ibnu Taimiyah sebut siapa hari ni mereka mengisbatkan dia buat mari tauhid rububiyah tu. Itu dia nak bagi-bagi tahu. Orang-orang yang kufur ni ada tauhid rububiyah. Hak tak ada tauhid uluhiyah tak ada. Ada pula dah. Sedangkan di sisi kita Ahlussunnah wal Jamaah, apa dia tauhid rububiyah ni? Nak ayat. Mana yang menghidupkan. Kita iktikad Allah Tuhan yang menghidupkan. Tuhan yang mematikan. Tuhan yang menurunkan hujan. Tuhan yang memberi rezeki. Tuhan yang menyembuhkan. Tuhan yang memberi mudarat. Tuhan yang menurunkan hujan. Tuhan yang mentadbir alam. Itu dipanggil tauhid rububiyah tu.
Nampak? Tauhid rububiyah tu dipanggil tauhid rububiyah. Nampak tak? Atas dasar mana dia royak gitu? Namrud tu ada orang kafir ni ada tauhid rububiyah. Kerana satu ayat daripada ayat firman Allah SWT yang Allah sebut, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Tu. Daripada satu ayat tu. Kalau mu tanya mereka itu, yakni puak-puak kufar. Siapa yang menjadikan langit dan bumi ni? Nescaya mereka akan jawab Allah. Tu. Tu dia kata, orang kafir kalau mu tanya dia siapa yang menjadikan langit ni, mereka kata Allah. Itu tanda mereka ada tauhid rububiyah. Tu. Tapi nanti saya cerita balik. Sedangkan tengok masa dalam Quran Allah Taala cerita balik. Siapa ingat ayat tak kala Nabi Ibrahim berjidal? Tak. Dan Nabi ada taslim jidal. Nabi Ibrahim kata, Tuhan aku yuhyi wa yumit. Tuhan aku menghidupkan mematikan. Namrud kata, aku boleh hidup kok, boleh buat mati kok. Lepas tu apa? Dia buat mari seorang rakyat dia. Hak tua seorang, muda seorang. Lepas tu apa? Dia bunuh hak tua. Dia kata apa, hak tua ni tak hidup lama juga ni. Bunuh. Lepas tu, biarkan hak muda hidup. Dia kata apa? Dia kata, tengok. Aku pun menghidupkan mati kan? Tengok. Mana apa tengok? Mana hidup? Aku mati. Tengok. Pandai dia. Lepas tu bila gitu, Nabi Ibrahim lock je. Dia panggil apa? Jidal taslim. Taslimi jidal dia panggil. Nabi Ibrahim lock lagi. Sebab apa? Ada target besar lagi. Nabi Ibrahim tak balah debat tu kan. Sebab Nabi Ibrahim dia ahli debat. Nabi Ibrahim lock je, biar je. Padahal bukan maksud gitu. Maksud menghidup mana apa? Daripada mati tu, daripada air mani tu. Mati ke air mani tak? Kan? Kita ke air mani mati. Allah tak sebut tak? Kaifa takfuruna billah wa kuntum amwata summa yuhyikum summa yumitukum summa yuhyikum. Allah tak sebut tak? Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata fa ahyakum kan? Allah tak sebut betapa kamu nak kufurkan Tuhan kamu pada kamu mati. Fa ahyakum, kemudian dia hidupkan kamu. Maknanya kita mati dulu. Di mana ni nu? Hak masuk Nabi kata di mati tu, bukan gitu. Tapi tak apa, biar Allah. Tak apa. Kalau gitu tak apa. Tuhan aku menaikkan matahari daripada timur, menenggelamkan daripada barat. Betul tak? Ayat tu tengok baca, tengok balik tengok tu. Lepas tu apa Allah tak sebut? Kalau mu ada rububiyah, mana mentadbir ada. Mu ada mentadbir. Kan dia berdebat tu tentang rububiyah kan? Berdebat tu tentang rububiyah kan? Alam tara ila allazina hajja Ibrahim fi rabbih. Apakah kamu tidak mengetahui ya Muhammad? Mereka yang berhujah berdebat dengan Ibrahim pada tentang ketuhanannya, Rabbnya, rububiyahnya Nabi Ibrahim, iaitu Namrud tu lah kan. Tu daripada ayat tu cari. Kalau gitu, Tuhan aku menaikkan matahari daripada timur tenggelam barat. Kalau mu ada sifat Rabb, mu naik daripada barat pula. Lepas tu apa Allah sebut apa? Fabuhital ladzi kafar. Bengonglah. Mana tercengang-cenganglah kafar. Bukan Allah sebut fabuhital ladzi amanu. Allah sebut fabuhital ladzi kafar. Tercengang-cenganglah Namrud yang kufur tu. Nampak? Jadi tengok berlawanan tak? Ibn Taimiyah sebut dalam kitab dia tauhid rububiyah. Orang kufur Namrud ada tauhid rububiyah. Allah Taala sebut terang-terang dalam Quran. Fabuhital ladzi kafar. Tercengang-cengang, kebengonganlah Namrud yang kufur. Macam mana pula ada tauhid rububiyah? Begitu juga pada masalah Firaun dia kata
Begitu juga Firaun ada tauhid rububiyah. Sedangkan Allah Taala sebut nah terang-terang jelas. Dipanggil dia salah faham nah. Apa? Dia ngaku ana rabbukumul a'la, aku Tuhanmu yang tertinggi. Tengok macam mana dia nak mengaku. Dia nak mengaku Allah itu rububiyah, sedangkan dia mengaku diri dia tu yang ada sifat rububiyah. Macam mana dia boleh ada tauhid rububiyah sedangkan dia sendiri mengaku diri dia Firaun tu dia ada sifat rububiyah. Nampak tak? Ini makna jelas dia menolak akan Tuhannya Musa yang bersifat rububiyah. Bahkan diri dia tu Tuhan, dia mengaku dia yang ada sifat rububiyah. Makna batal apa yang disebutkan oleh Ibn Taimiyah tu batal, dan orang yang mengikut dia batal. Iaitu apa? Iaitu Wahabi tu, iaitu Muhammad bin Abdullah tu. Maka salah satu maksud matlamat mereka membuat kaedah bid'ah yakni tauhid 3 ni ialah kenapa? Matlamat pertama nak menghalalkan darah orang Islam yang bertawasul pada masalah khilafiyah. Yang beristighasah. Sebab tu lah ni kalau kita pergi Mekah nak pergi ziarah kubur, nak tawasul, kufur. Syirik. Dia apa? Nampak? Dia nak mengkafirkan orang-orang yang Islam yang bertawasul. Tengok dalam kitab-kitab dia tengok. Dan Ibn Taimiyah siapa? Dan kitab tu lah Al-Islamiyah tu, La Wahabiyah tu. Siapa buat maulud? Kufur. Buat maulud, sambut maulid Nabi, kufur. Halal darah. Isni tu matlamat dia. Bawa tauhid 3 ni apa? Nak pertama yang salah, dua sebab nak mengisbatkan, nak mensabitkan rububiyah, tauhid rububiyah bagi orang kufur. Kerana satu ayat tadi. Ayat mana? La in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Wahal ayat tu nak faham kan? Faham molek dengan molek ni. Kalau tak faham ni, kalau mu tanya, mereka itu orang kufar. Kufar mana? Adakah semua orang kafir yang Allah Taala masukkan? Sebab tu kita perlu tengok pada asbabun nuzul ayat. Sebab turun ayat tu. Memang ada, betul. Kalau mu tanya orang kafir, siapa yang menjadikan langit bumi ni? Tapi yang di situ yang dimaksudkan situ bukannya sekalian orang kafir yang cakap. Itu dipanggil dalam kaedah ilmu dipanggil min itlaqil am wal iradati khassah, dia panggil. Sebutnya umum, makna sebut semua, tapi makna dia nak apa? Makna nak khas tertentu. Hanya dengan makna apa? Kalau mu tanya beberapa orang kafir lagu mana? Hok memang dia saing baik dah kita kan, ada peseng. Ada peseng kalau dia baik dah, dia macam nak boleh hidayah dah. Tanya dia mesti dia cakap. Tapi syahadat tak ada lagi. Seperti misal kata, kalau kata di zaman Nabi SAW, pok saudara Nabi. Siapa? Abu Talib tu. Peseng lagu tu. Mu tanya memang dia akan Allah. Pasal dia percaya. Cuma tak ada ikrar. Lagu tu bukannya semua. Kalau kata semua, tak perlulah Nabi pergi perang orang kafir, perang Badar, perang Khandaq, perang. Pasal apa tu? Masalah apa? Masalah tauhid tu mereka. Betul tak? Tak mau nak terima Tuhan Nabi SAW. Siap suruh, mu hari ni sembah Tuhan kami, esok kami suruh. Masalah apa tu? Masalah rububiyah, uluhiyah lah tu. Dan ingat molek, di sisi kita Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak ada beza di antara tauhid uluhiyah, rububiyah. Itu kenapa? Rububiyah itu sebahagian daripada makna tauhid juga. Dengan makna rububiyah itu tauhid juga. Uluhiyah tauhid juga. Dengan makna tauhid belaka, asma wa sifat tauhid belaka tu. Tak dibahagi-bahagikan. Mereka bagi pula, tu yang bid'ah salah. Jadi kesimpulannya, apabila waktu menang dah Saud, memerintah akan Mekah, dah dapat kereta Mekah dengan bantuan British, jatuh Raja Uthmaniyah di kurun ke-12. Maka mereka bawa tauhid 3 ni pertama sekali matlamat tu, nak menghalalkan dakwah Islam, nak mengkufurkan orang yang tak ikut ni semua. Maka sekat tu ulama-ulama kita yang mengajar Masjid Aram ni sudah ada tekanan dah nak bawa manhaj Ahlussunnah Jamaah ni atas jalan Asy'ariyah ni.
Nah. Maka dia ayat dah. Musoneh dia mengajar di Masjid Haram. Jadi nak kekal mengajar tu kena cari satu helah dia panggil. Tak? Dan lagi satu, kalau lawan pun tak benar. Jadi tengok, ni ulama dia cerdik. Nampak tak? Ini kata siapa? Kata salah seorang daripada guru hamba, iaitu Baba Mik. Kata Baba Mik, Syekh Abdul Qadir ni buat tauhid 3 ni supaya dapat mengajar di Masjid Haram tu. Dia buat tauhid 3 ni supaya dapat mengajar di Masjid Haram. Sebab tu kita nampak dia tu. Kalau tak mengajar, tapi mengajar tu tengok apa yang dia orang selewengkan, dia buat betul. Nampak? Tu makna ada maslahat. Jadi setengah daripada orang ni memang dia roh lah Musoneh. Sebab Musoneh ni telah menyalahi Asy'ariyah. Dan memang ada pun nyapa dah. Memang orang berhujah sekarang ni. Orang guna dalil kata ada ulama Ahlussunnah wal Jamaah Syekh Abdul Qadir Al-Mani menyalahi Asy'ariyah. Dia pakai tauhid 3. Walhal dia tahu tak sebab apa. Bukan saja Musoneh dan tak ada pun Musoneh menyalahi Asy'ariyah. Nah, dalam tu tak ada menyalahi Asy'ariyah. Hanya saja sebut. Dan Musoneh tak bagi pun tauhid tu menjadi 3 sebagaimana Al-Wahhabiyah, Ibnu Battah, Al-Mujassimah bagikan, Ibnu Taymiyah bagikan, dan juga Muhammad bin Abdullah bagikan. Hanya sebut je. Tauhid tu nampak atas bahagian tauhid tu 3, tapi dia tak buat pun ada tauhid 3. Tetap tauhid satu je. Sama ada uluhiyah, ya, rububiyah juga. Sama ada rububiyah, uluhiyah juga. Baik. Dan nama pun tauhid. Tauhid ni apa nama? Esa, satu, tunggal. Dan macam mana pula bila sebut tauhid? Jadi pecah 3 pula. Tak panggil pula tauhid dah. Jadi rububiyah tu makna dia tauhid juga dah. Uluhiyah makna tauhid juga. Asma' wa sifat makna tauhid juga. Makna tauhid belaka. Tak bagi-bagi. Mari puak-puak ni bagi. Tapi ada matlamat. Nampak tak? Jadi faham molek dah. Faham molek? Nampak tak? Jadi tak betul, tak benar orang yang mengatakan apa? Musoneh karang tauhid 3 ni ialah menyalahi Asy'ariyah. Tak betul. Itu fitnah jahat tu. Fitnah yang jahat. Kenapa? Musoneh kata Baba Mik, tegur saya, Syekh Abdul Qadir buat tauhid 3 ni supaya dapat mengajar, terus mengajar di Masjid Haram. Tu sebab tu ada masalah, ada tekanan. Tapi sebelum pada tu pun dia turun dulu mari sini. Dia turun mari tahun berapa dia turun mari sini? Musoneh turun mari tahun berapa? Musoneh turun mari ke tanah Jawi ni pada tahun 1964 tadi. 1964 turun ke tanah Jawi. Tu. Ini sejarah. Nak ayat sikit dulu. 1964 turun ke tanah Jawi. Turun mana tu? Turun di Pondok Perangai Tupak Kelantan. Tempat saya duduk mengaji. Pondok Kelantan ni masa zaman ayahku. Almarhum Tok Ayuh pengasah dia. Pondok Perangai ni kalau saya tengok di Perigi kan, Perigi lama dulu, telaga lah. Semua air tu dia dulu dia dah ada, dia orang bubur batu, lepas tu ada ni dia buat naik konkret, tapi masih ada tanda dia. Di Kelung lama tu ada di situ tulis 1940 lah. 40. Tapi mengikut setengah cerita kata Pondok Berangin tu bermula 1948. Mula dibina hidup kan. Tapi saya tengok di telaga masa depan ni ada 1940. Tempat mandi tu ada telaga satu. Telaga saya ceduk air. Tapi mendengar setengah-setengah je kata pondok tu 1948. Tapi pada saya 1940. Kenapa telaga tu jadi saksi? Ada tulis di telaga tu. Ada. Benda tu suku pahak di batu mana boleh hilang dah. Ada tulis. 1940. Mana? Tengok. Pondok tu 140 mula 1940. Lepas tu sama ada 1940 sama ada 1948. Musoneh turun mari ziarah semua ulama tanah Jawi. Pada tahun 19 Nepak. Turun tu di mana? Di Pondok Perangan. Jumpa ayat ikut ni. Siapa dia tukar ikut ni?
Ayuh bagi Menteri Besar Kelantan Ahmad Yaakob. Menteri Besar Kelantan ni Wabi Ahmad Yaakob atau Ahmad Yaakob tu. Ayuh dia pondok Berangin ni tempat saya duduk mengaji. Tu. Jadi turun tu ke apa tu jumpa ulama ni. Turun kan duduk ni lah, duduk muzakarah tanya mak macam mana ni. Ada boleh tak saya ni. Sebab ni mungkin kalau saya buat ni mungkin dah akan jadi fitnah dah. Kenapa? Dah menyalahi Asy'ariyah. Walah ada tekan ni. Nampak? Jadi setengah daripada pihak yang tak bertanggungjawab dah tahrihkan kitab musannaf, lepas tu guna hujah. Tengok, ada ulama tua, ada ulama yang mengajar di Mekah, nama Syekh Abdul Qadir telah menyalahi apa? Tak ada makna menyalahi. Bukan menyalahi. Menyalahi kita tengok dalam tu. Ada tak musannaf mengkufurkan orang yang tak tahu tiga? Kalau ada, tu baru betul menyalahi Asy'ariyah. Jadi tengok, itu satu tuduhan yang jahat. Satu tuduhan yang jahat kepada musannaf. Wajib kena tolak tu. Wajib kena tolak. Sebab pertama sebab apa? Musannaf sekarang atas rupa tauhid tiga bukan membahagikan. Adapun Wahabi, Ibnu Battah Al-Mujassimah tu mereka membahagikan. Tauhid tu tiga. Buat kaedah sungguh. Tahu tak? Ibnu Tiyah gitu, mereka membahagikan, buat kaedah sungguh. Mari kurung ke kulah ni Allah Muhammad bin Abdullah lagi berat membahagikan tauhid kepada tiga serta mengkafirkan pula orang tak turut tiga. Halal darah sebagainya lagi berat dah. Musannaf tidak gitu. Satu, tekanan maslahah untuk terus mengajar di Masjid Arab tu sebab. Yang kedua, tidak ada langsung musannaf membahagikan tauhid tu kepada tiga. Hanya saja sebut tauhid rububiyah ni sebut. Dan tidak mensabitkan perkara yang disebut dalam kitab Al-Islamiyah la Wahbiyah tu sebagaimana dalam kitab ni. Habis. Itu sedikit sejarah. Boleh tahulah sikit kan. Habis itu. Tu bismillahirrahmanirrahim. Pada hak tu je. Pada hak tu dulu. Lagi. Banyak jemu kan. Bismillah ni pula. Tidur pula. Kau apa start? Tadi. Kau apa start? 9.45. Pada lu mengatuk butilah. Minggu depan lah sekali. Betul dah? InsyaAllah. Minggu depan lah kita start bismillah. Lagi banyak lagi info lagi. InsyaAllah dah. Kalau nak tahu lagi lah. Nak mari lah. Kalau tak mau tahu tak boleh berhenti sekat ni. Dah. Boleh. Muka kitab dia. Bukan setakat baca. Tengok kali baca kan. Tak rasa silap. Wallahu a'lam bisawab. Dah pada dah. 40 minit dia tak boleh juga jemu juga. Buat jangan buat amal ni jangan jemu. Jangan ada jemu. Wallahu a'lam.